Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Kita akan sambung tazkirah Ramadan kita episod yang ke-17 ini dengan kita terus masuk membincangkan tentang taubat, dan kali ini kita masuk kepada taubat nasuha. Ini yang merupakan yang diperintahkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran, yang saya dah sebutkan sebelum ni. Dalam Al-Quran surah At-Tahrim, surah yang ke-66 ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabb kamu akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi ini pengukuhan untuk hamba-hamba Allah SWT itu diberitahu oleh Allah SWT supaya dia bertaubat dengan semurni-murninya, dengan seikhlas-ikhlasnya, dengan penuh kesungguhan. Dan kesungguhan ini datang daripada sejauh mana ada keinsafan dan penyesalan dia, dan dia tahu akibat seandainya dia tidak bertaubat pada Allah SWT. Dia bukan setakat ada kerugian di dunia ini yang kadang-kadang tak nampak apa, tetapi dia lebih kepada apa yang akan berlaku pada dirinya di akhirat nanti. Jadi dia kena tahu. Sebab tu ada ibadah hati yang kena wujud dalam hati kita tu dulu. Antaranya adalah khaufullah, rasa takut kepada Allah SWT, dan benar-benar yakin akan adanya perbicaraan di akhirat nanti, dan dia yakin sungguh-sungguh ada pembalasan, bukan perbicaraan saja, ada pembalasan. Dan dia tahu Allah akan menghukum dia akan dosa-dosa yang dia telah lakukan. Ini perlu terbiyah sebenarnya. Sebab tu dikatakan orang yang bertaubat ni adalah orang yang beriman, orang yang telah lalu proses membina iman dia. Tetapi orang beriman juga akan berada dalam situasi ataupun dalam kedudukan lemah seketika, maka telah berlaku maksiat. Seandainya dia tidak pernah melalui tarbiyah, dia tak pernah benar-benar tahu hubungan dia dengan Allah SWT, dia tidak mengenali Allah SWT sebagai Rabb dan Ilah dia, dia tidak benar-benar meyakini tentang akhirat, dan dia tak ada sebab pun untuk dia bertaubat, kerana dia tidak yakin akan akibat dosa-dosa dia. Sebab tu kita perlu melalui proses tarbiyah yang sebenarnya. Kita perlu membina iman kita kepada Allah SWT dengan sebenar-benarnya, beriman kepada akhirat dengan sebenar-benarnya, beriman dengan Rasulullah SAW dengan sebenar-benarnya, dan mengetahui hak-hak Allah atas hambanya, dan dia diwajibkan untuk menunaikan hak-hak Allah itu dalam perkara-perkara yang Allah suruh, dan juga dalam perkara-perkara yang Allah larang. Dan para ulama sendiri telah menyatakan bahawa kadang-kadang kala
lebih mudah untuk melaksanakan suruhan Allah daripada meninggalkan larangannya. Sebab tu ada yang saya kata, saya baca pasal penyakit zaman sekarang, iaitu ketagihan porno contohnya. Dia boleh datang ke masjid pun, dia boleh bertahajud pun, tapi dia telah terperangkap dalam lubuk kecanduan ataupun ketagihan porno. Dia susah nak tinggal. Jadi nak meninggalkan apa yang Allah larang dan Allah murkai ini perlu kekuatan yang luar biasa juga. Sebab tu kita kena menyedari hakikat ini dan kita kena berusaha. Pertamanya kita minta Allah lindungi kita daripada maksiat-maksiat itu, dan melindungi anak-anak, menantu dan juga cucu-cucu kita bagi orang yang tua macam saya. Dan mudah sungguh kanak-kanak jatuh kepada maksiat itu, walaupun mungkin mereka belum dewasa, belum baligh, tapi telah mula terdedah dan banyak penyakit-penyakit yang timbul sekarang ni di dunia ini. Itu salah satu daripada ketagihan zaman cyber ni. Jadi kita perlu sungguh-sungguh bertaubat, dan sebaik-baik taubat itu adalah taubat nasuha yang kita perlu dengan kesungguhan, memenuhi syarat-syaratnya dengan murni sungguh, kerana kita takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah telah berkata, nasuha dalam taubat itu mencakupi 3 perkara. Jadi taubat yang pertamanya, taubat yang mencakupi semua dosa, sehingga dia tidak meninggalkan satu dosa pun yang dia tidak taubati. Sebab ni yang saya ada sebut sebelum ni, kata seorang pendakwah di Indonesia, dia kata, taubat kita pun perlu ditaubati, dia kata. Kerana taubat kita tu tak sampai taubat yang sebenarnya. Penyesalan tidak cukup mendalam, kesedaran kita tak cukup mendalam, takut kita kepada akibat maksiat itu tak cukup mendalam. Jadi taubat kita pun tak cukup membawa kepada penyesalan, lebih-lebih lagi bawa kepada kita meninggalkan maksiat itu, terus tinggalkan. Mampu, ada kekuatan untuk meninggalkan maksiat kita tu. Yang keduanya, membulatkan tekad dan kesungguhan dalam meninggalkan seluruh dosa. Tak ada dosa kecil, dosa besar, semua tu kita tinggalkan. Tapi saya sebut tadi kan, disebutkan oleh seorang ulama yang saya ada baca, dia katakan, dia tidak menjadikan kita maksum. Kita bukan Nabi, bukan Rasul. Jadi mungkin kita akan jatuh di masa ini, tapi pada ketika kita bertaubat tu, kita memang bertekad dan berazam tidak mau lagi mengulangi perbuatan maksiat tu. Dan kita minta Allah lindungi kita. Seandainya kita terjatuh juga, kita akan bertaubat semula, sehingga di detik-detik akhir hidup kita masih lagi, asalkan belum sampai ke nyawa, tak sampai ke kerongkongan lagi, pada ketika itu tidak ada taubat lagi dah. Dia tidak menangguh-nangguh taubat ni. Salah satu daripada tipu daya syaitan adalah menangguh-nangguhkan taubat. Tak apa. Kemudian berlaku maksiat pada pagi hari, dia tangguh nanti malam. Bagaimana kalau maut datang menyapa, dia dicabut nyawa sebelum malam? Tunggu lagi 5 tahun, tunggu tua sikit. Kita nak enjoy masa muda kita. Bagaimana Allah telah tetapkan kita tidak sampai waktu tua, kan? Begitu juga kita tak boleh tangguh-tangguh, kerana bukan setakat dibalasi di akhirat nanti. Setiap dosa itu akan menjerumuskan kita kepada dosa-dosa yang lain. Hati kita semakin mengeras,
nafsu kita semakin serakah lagi. Semakin suka, macam kita bagi makan kat dia, dia suka lagi. Suka mendurhakai Allah. Dan dia rasa nikmat. Bila maksiat rasa nikmat, rasa perlu, dia sampai kepada ketagihan tu, sukar. Bukan tak boleh, tapi sukar. Jadi insyaAllah kita akan sambung lagi perbincangan kita ini di episod yang akan datang insyaAllah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.